Seperti biasa, bertemu lagi kita pada hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan buat semua anak murid cikgu yang berada di luar sana. Apa kabar semua? Cikgu mendoakan dan mengharapkan semua kamu yang berada di luar sana berada dalam keadaan yang sihat. Kerana jika badan kita sihat, dapatlah kita belajar bersama-sama pada hari ini. Baiklah, sebelum itu, sila kamu semua ambil buku teks Bahasa Melayu tahun 5 dan bukalah pada muka surat 170. Apakah yang kita belajar pada hari ini dalam muka surat 170? Baiklah, hari ini cikgu akan mengajar kamu menulis seperti dalam paparan yang kamu nampak dan melalui pembacaan buku teks kamu pada muka surat 170. Tajuk kita pada hari ini adalah Awas Akaun Keldai. Baiklah, tanpa membuang masa, marilah bersama-sama cikgu kita sama-sama baca petikan pendek dengan tajuk Awas Akaun Keldai. Farisha menyertai program Skim Galakan Simpanan Pelajar SGSP di sekolah. Selepas membuka akaun simpanan, Farisha melihat pameran poster yang menarik perhatiannya. Dalam poster itu, Farisha dapat membaca. Mari kita baca sama-sama poster tersebut. Apakah akaun keldai? Akaun keldai ialah akaun bank seseorang individu yang digunakan oleh orang lain untuk transaksi keuangan yang tidak sah atau menyalahi undang-undang. Cikgu tanya lagi sekali, apakah akaun keldai? Akaun keldai ialah akaun bank seseorang individu yang digunakan oleh orang lain untuk transaksi keuangan yang tidak sah atau menyalahi undang-undang. Bagaimana untuk kita langkah-langkah keselamatan untuk mengelakkan jadi akaun keldai? Langkah-langkah keselamatan. Pertama, jangan benarkan akaun bank kamu digunakan oleh penjenayah keuangan atau orang lain. Ini bermaksud jika ada seseorang yang tidak kamu kenali ataupun yang kamu kenali selain daripada ahli keluarga kamu, jangan sekali-kali membenarkan mereka menggunakan akaun bank kamu, kerana perkara ini boleh menjadikan kamu seorang akaun keldai. Yang kedua, jangan mudah percaya akan tawaran wang bagi penggunaan akaun kamu. Maksudnya di sini, jika ada seseorang menawarkan wang yang banyak jumlahnya kepada kamu, jangan mudah percaya. Kemungkinan wang yang banyak itu adalah wang yang salah di sisi peruntukan undang-undang negara kita. Yang ketiga, usah dedahkan maklumat peribadi perbankan kamu kepada pihak ketiga. Pihak ketiga ini adalah orang lain selain daripada kamu yang cuba ingin menggunakan akaun bank kamu tersebut. Jangan dedahkan maklumat kamu, sama ada nama, tempat tinggal, nombor akaun bank kamu dan sebagainya. Jangan sesekali dedahkan. Cikgu ulang sekali lagi, langkah-langkah keselamatan bagi mengelakkan akaun bank kamu dijadikan akaun keldai. Yang pertama,
Jangan benarkan akaun bank kamu digunakan oleh penjenayah keuangan atau orang lain selain diri sendiri. Yang kedua, jangan mudah percaya akan tawaran wang bagi penggunaan akaun kamu. Yang ketiga, usah dedahkan maklumat peribadi perbankan kamu kepada pihak ketiga. Yang mana langkah ketiga-tiga keselamatan ini sangat penting untuk kamu ketahui. Apakah hukumannya dan tindakan terhadap pemilik akaun keldai? Hukuman dan tindakan terhadap pemilik akaun keldai yang pertama, pemilik akaun boleh didakwa atas kesalahan menyembunyikan atau memindahkan harta orang lain yang membawa hukuman penjara 5 tahun atau denda atau kedua-duanya. Maksudnya di sini, jika akaun bank kamu digunakan oleh pihak ketiga ataupun orang lain yang memasukkan wang, sejumlah wang yang besar yang tidak tentu dari manakah wang itu diperolehi, jika didapati bersalah, pemilik akaun keldai tersebut akan dipenjara 5 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Dan yang kedua, hukumannya pula, akaun bank akan disekat dan kamu tidak boleh membuat sebarang transaksi perbankan. Maksudnya ada 3 hukuman bagi pemilik akaun keldai. Yang pertama, penjara 5 tahun atau denda atau kedua-duanya. Seterusnya, akaun bank kamu akan disekat, tak dapat digunakan lagi maksudnya. Dan yang ketiga, sebarang transaksi perbankan yang cuba kamu lakukan tidak akan berjaya. Itu adalah 3 hukuman dan tindakan terhadap pemilik akaun keldai. Baik, berdasarkan maklumat yang telah kita baca bersama-sama tadi, yang mana yang kita baca itu adalah dari sumber yang sahih, iaitu Bank Negara Malaysia. Maka kita pindah maklumat langkah-langkah keselamatan, iaitu jangan benarkan akaun bank kamu digunakan oleh penjenayah keuangan atau orang lain. Jangan mudah percaya akan tawaran wang bagi penggunaan akaun kamu. Dan usah dedahkan maklumat peribadi perbankan kamu kepada pihak ketiga. Seterusnya, hukuman dan tindakan terhadap pemilik akaun keldai. Yang pertama, pemilik akaun boleh didakwa atas kesalahan menyembunyikan atau memindahkan harta orang lain yang membawa hukuman penjara 5 bulan atau denda atau kedua-duanya. Dan akaun bank akan disekat dan kamu tidak boleh membuat sebarang transaksi perbankan lagi selepas itu. Itu adalah 3 hukuman dan tindakan yang dikenakan jika didapati bersalah terhadap pemilik akaun keldai. Maka yang telah cikgu baca berulang-ulang kali itu, maklumat tersebut kita pindahkan ke dalam peta grafik di bawah ini, yang mana tajuk peta grafik kita ini pemilik akaun keldai, dan kita diberikan 2 maklumat berdasarkan nota yang telah kita baca sama-sama tadi. Yang pertama, penjenayah menggunakan akaun bank kita. Yang kedua, pemilik akaun boleh didakwa. Kita kena cari 4 lagi, apakah maklumat penting untuk ditulis ke dalam petak kosong ini dengan tajuk pemilik akaun keldai.
Tak mengapa, jangan cemas, jangan susah hati. Cikgu bantu kamu bagaimana nak memenuhkan ruang keempat-empat ruang kosong ini agar kamu dapat menjawab dengan jawapan yang sempurna. Baiklah, pemilik akaun keldai. Yang pertama kita diberikan maklumat iaitu penjenayah menggunakan akaun bank kita. Seterusnya, yang kedua, yang mana kita boleh tengok dekat atas ini, iaitu transaksi keuangan yang tidak sah. Okey, apakah dia pemilik akaun keldai? Yang pertama, penjenayah menggunakan akaun bank kita. Yang kedua, transaksi keuangan yang dilakukan ke dalam pemilik akaun keldai tersebut adalah transaksi keuangan yang tidak sah. Okey, boleh. Akaun keldai. Ini ya, apakah akaun keldai itu? Transaksi keuangan yang tidak sah atau menyalahi undang-undang. Yang kedua, apakah dia pemilik akaun keldai? Transaksi keuangan yang tidak sah atau menyalahi undang-undang. Ayat tersebut perlu kamu isikan pada petak yang kedua ini. Yang ketiga, petak yang ketiga, maklumatnya adalah hukuman penjara 5 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Okey, ayat yang ketiga untuk kamu isikan pada pemilik akaun keldai ialah hukuman penjara 5 tahun atau denda atau kedua-duanya. Itu adalah maklumat penting yang perlu kamu tulis pada ruangan yang ketiga ini. Manakala pada ruangan sebelah kanan kita, iaitu yang pertama, pemilik akaun boleh didakwa, sudah pun maklumatnya diberikan kepada kita. Seterusnya, maklumat yang ketiga yang perlu kamu tulis tentang siapakah pemilik akaun keldai ialah akaun bank akan disekat. Pemilik akaun keldai, akaun bank akan disekat. Itu adalah maklumat penting yang perlu kamu tulis pada ruangan yang ketiga ini. Seterusnya, pada ruangan yang keempat, maklumat penting yang perlu kamu tulis ialah pemilik akaun keldai tidak boleh membuat sebarang transaksi perbankan. Itu adalah maklumat yang terakhir yang perlu kamu tulis. Baiklah, cikgu ulang sekali lagi. Pemilik akaun keldai yang pertama diberikan kepada kita. Pemilik akaun keldai adalah penjenayah menggunakan akaun bank kita. Yang kedua, pemilik akaun keldai ialah transaksi keuangan yang tidak sah. Yang ketiga, pemilik akaun keldai akan dihukum penjara 5 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Yang keempat, kita telah pun diberikan iaitu pemilik akaun boleh didakwa dan seterusnya. Pemilik akaun keldai, akaun bank akan disekat. Dan akhirnya, pemilik akaun keldai tidak boleh membuat
sebarang transaksi perbankan. Itu adalah maklumat-maklumat penting yang perlu kamu tulis pada keempat-empat ruangan ini. Dan cikgu telah pun membantu kamu dengan memberikan maklumat yang penting itu melalui petikan pendek. Apakah akaun keledai, langkah-langkah keselamatan, dan hukuman dan tindakan terhadap pemilik akaun keledai. Semua maklumat itu terdapat pada ketiga-tiga maklumat yang kita baca sebentar tadi. Maka dengan itu kita lihat pula soalan pemahaman. Soalan pemahaman yang pertama. Siapakah pemilik akaun keledai? Siapakah pemilik akaun keledai? Sila jawab dalam ayat yang penuh. Pemilik akaun keledai ialah, siapakah dia? Pemilik akaun keledai ialah seseorang individu yang digunakan oleh orang lain untuk transaksi keuangan yang tidak sah atau menyalahi undang-undang. Itu adalah ayat lengkap bagi soalan pemahaman nombor 1. Senang kan? Sebab cikgu dah beri jawapan contoh untuk kamu. Bagi soalan yang kedua, nyatakan kesan terhadap pemilik akaun keledai. Jawablah dalam ayat yang lengkap. Nyatakan kesan terhadap pemilik akaun keledai. Kesan terhadap pemilik akaun keledai ialah terdapat dalam maklumat, hukuman dan tindakan terhadap pemilik akaun keledai. Kedua-dua ini adalah jawapannya. Silalah bina ayat yang gramatis untuk menjawab soalan nombor 2. Tetapi di manakah kamu mendapat jawapan? Pada hukuman dan tindakan terhadap pemilik akaun keledai. Di sinilah kamu mendapat jawapan tersebut. Ada 3 kata cikgu tadi kan? Apakah hukuman dan tindakannya? Silalah jawab soalan nombor 2 dengan mengisikan ketiga-tiga kesan terhadap pemilik akaun keledai tersebut. Soalan nombor 3. Mengapakah masih ramai pemilik akaun yang menjadi mangsa akaun keledai tanpa disedari? Mengapakah masih ramai pemilik akaun yang menjadi mangsa akaun keledai tanpa disedari? Juga jawab dalam ayat yang lengkap. Masih ramai pemilik akaun yang menjadi mangsa akaun keledai tanpa disedari kerana jawapan itu ada terletak pada langkah-langkah keselamatan. Yang kedua kan dia kata, jangan mudah percaya akan tawaran wang bagi penggunaan akaun kamu. Maksudnya, jangan mudah percaya. Mengapakah masih ramai pemilik akaun yang menjadi mangsa akaun keledai tanpa disedari? Masih ramai pemilik akaun yang menjadi mangsa akaun keledai tanpa disedari kerana buatlah ayat yang gramatis dengan langkah-langkah keselamatan nombor 2 ini. Cikgu dah pun memberikan bunga-bunga jawapan kepada kamu. Silalah buat ayat yang gramatis untuk menjawab soalan nombor 3 berdasarkan jangan mudah percaya akan tawaran wang bagi penggunaan akaun kamu. Buatlah ayat gramatis kamu untuk menjawab soalan nombor 3. Baik, seterusnya soalan yang terakhir berbunyi, pada pendapat kamu, bagaimanakah dapat kita menyedarkan orang ramai agar tidak menjadi pemilik akaun keledai? Soalan ini
tidak terdapat dalam maklumat yang kita baca berulang-ulang kali tadi. Yang ini soalan kebat. Kamu cari jawapan kamu. Apakah pandangan kamu? Bagaimanakah dapat kita menyedarkan orang ramai agar tidak menjadi pemilik akaun keldai? Jawab dalam ayat yang penuh. Pada pendapat saya dapat menyedarkan orang ramai agar tidak menjadi pemilik akaun keledai dengan menyedarkan beliau, memberikan beliau nasihat yang berguna, kerana menjadi pemilik akaun keledai akan dipenjara ataupun merugikan masa depan. Itu mungkin jawapan cikgu. Bagaimanakah pula pendapat kamu? Cikgu mengharapkan kamu dapatlah memberikan jawapan dan idea yang bernas pada soalan yang nombor 4. Tidak perlulah jawapan yang nombor 4 itu terlampau berbelit-belit sehingga kan susah untuk kamu mencari jawapannya. Berikanlah sahaja jawapan yang logik yang dapat diterima akal manusia ataupun yang dapat diterima akal guru kamu. Baiklah, setelah kita sama-sama mencari 4 maklumat penting untuk diisi ke dalam peta grafik ini, dan kita pun sudah sama-sama menyatakan apakah keempat-empat maklumat tersebut berdasarkan penerangan cikgu dan bacaan kita, serta menjawab soalan pemahaman soalan 1, soalan pemahaman 2, soalan 3 dan soalan kebat. Pada pendapat kamu, bagaimanakah kita dapat menyedarkan orang ramai agar tidak menjadi pemilik akaun keldai? Harapan cikgu kepada kamu, kamu dapat mencari jawapan, mencari maklumat berdasarkan penerang cikgu. Tulislah dengan menggunakan ayat yang kemas, dan orang yang rajin pasti berjaya. Dan selamat belajar bersungguh-sungguh, kerana seperti kata cikgu tadi, orang yang rajin pasti berjaya. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat berjumpa lagi.